Parlimen yang sangat pelik sebenarnya sebab sering berubah ahli parlimennya. Parlimen mana? Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Dan hari ini sampai juga akhirnya ke bumi Kedah. Dan pada hari ini sebenarnya saya sedang berada di lokasi yang saya kira agak unik kerana sebuah parlimen yang seringkali berubah ahli parlimennya, iaitu maksudnya parti-parti yang berbeza. Dan kali ini sebenarnya dua penggal beliau bersama dengan Parlimen Kuala Kedah, iaitu seorang yang saya kira agak kecil molek tapi handsome, bersama dengan seorang calon dari Pakatan Harapan ataupun PKR, iaitu Dr. Azman Ismail, calon bagi Parlimen P010 Parlimen Kuala Kedah bersama beliau. Baiklah, itulah dia. Again, saya perkenalkan sosok tubuh yang kecil-kecil molek tapi handsome, bergaya kan. Dr. Azman Ismail kita, iaitu calon PKR yang mewakili Pakatan Harapan untuk kali ini, dan ini untuk kali penggal yang ketiga sebenarnya, selepas dua penggal 10 tahun menjadi parlimen di Kuala Kedah. Parlimen yang saya kira sebenarnya agak unik kerana mereka boleh anytime swing sana swing sini, depends on mungkin calonnya kot kan. Sebenarnya parlimen ini dia agak unik kerana sebelum ini pernah ditawan oleh Barisan Nasional pada tahun 2004, dan juga sebelum itu sebenarnya YB Mat Sabu juga pernah menjadi ahli parlimen di Kuala Kedah ini. Sebelum akhirnya pada tahun 2013 2008 Dr. Azman Ismail. 2008 keadilan tapi orang lain. Calon Datuk lain. Ahmad Kasim. So maksudnya dah tiga penggal. Dah tiga penggal. PKR mengungguli carta ahli parlimen di Kuala Kedah. Dan okeylah, saya tanpa menangkan masa, saya bersama dengan beliau, iaitu Dr. Azman Ismail. Sihat, Doktor? Alhamdulillah. Doktor mesti sihat lah, dia tahu makan apa. Air pun tadi dia bagi saya air mineral yang special tu. Air mineral yang apa? Yang raw kan? Biar bro, belum dipasarkan lagi. Saya minum pun rasa macam berat-berat dia kan. Itu dia memang raw material. Doktor kan. Okey, Doktor. Macam mana, Doktor? Selepas beberapa hari ni dalam tempoh kempen, saya nampak Doktor pun mungkin sibuk dan sebagainya. Boleh share sikit? Kempen pilihan raya memang sentiasa satu keadaan yang luar biasa. Kesibukan dan anxiety-nya. Dan itu saya alami lagi sekali, walaupun saya telah terlibat dengan pilihan raya sejak 1999. Tidak sebagai calon lah. 2013 sebagai calon, 2018 sebagai calon. Tapi setiap kali bertanding pilihan raya memang ada keunikannya. Ada cabaran, ada bezanya. Tapi akhirnya saya belajar jugalah beradaptasi. Jadi saya beritahu staff saya semua, kita relax. Kita jangan teruk sangat, jangan terukkan badan kita sangat, dan jangan stres. Dan jadi akhirnya pada pagi ini alhamdulillah dapat rentak. Macam bertemu kawan-kawan. Dapat rentak bertemu kawan. Hari pertama kedua tu bekerja-kejar. Tapi sekarang dah dapat rentak, seolah bertemu kawan-kawan lama. Jadi dia lebih santai. Kenapa baru tiba-tiba dapat rentak sebelum ni? Sebelum ni? Itulah sifatnya pilihan raya. Sebab penerimaan calon apa semua tu banyak SOP-nya nak kena ikut, prosedurnya. Silap itu boleh dibatalkan. Jadi itu menyebabkan rentak tu lari sikit. Sekarang rentaknya seperti santai bertemu rakan-rakan lama. Baik, Doktor, tadi saya dah pun mukadimahkan dengan ciri-ciri ataupun karakter Parlimen Kuala Kedah ni. Yang saya kira agak unik kerana di Kedah ni ataupun di Kelantan juga antaranya ada parlimen yang memang totok. Kita kata sebagai pengundi totok. Memang tak boleh letaklah apa benda sampai ke tahap ada orang kata letak siapa nama pun akan menang. Kalau bertanding di bawah tiket parti sekian-sekian. Tapi kalau Kedah ni dia different. Berbeza. Mat Sabu pernah menumbangkan calon BN dan juga pernah kalah. Juga. 1999 Mat Sabu menang. 2004 dia kalah. Maksudnya sepenggal lah. Sepenggal. Maksudnya beliau pernah membawa bendera PAS. Betul. Yang sebelum ni PAS mungkin sukar di Kuala Kedah. Tapi PAS berjaya menawan Kuala Kedah ketika itu. Betul. Malah BN juga pernah, dan kali ini PKR. Dan jangan lupa ahli parlimen Kuala Kedah yang pertama ialah yang teramat mulia Tengku Abdul Rahman. Bapa Malaysia. Mungkin saya termis ni. Dan Tengku Abdul Rahman, lepas tu Datuk Senu Abdul Rahman. Datuk Senu. Itu nama-nama besar di sini. Nama besar. So mungkin YB pun nama besar lah ni. Okey. Cuma itulah,
kembali kepada isu tadi, yang mana Kuala Kedah ni dia boleh berbolak-balik, bergantung pada apa tu. Kenapa mereka boleh dengan mudahnya daripada parti lain ke parti lain dalam setiap kali PRU dan sebagainya? Saya rasa ada sebab unik yang tertentu. Pertamanya, tahap kesedaran politik agak tinggi di sini. Agak tinggi, dan saya juga terkejut. Tadi pun saya masih terkejut. Kesedaran politik agak tinggi. Keduanya, ini adalah kawasan di utara Kedah yang ada Istana Anak Bukit, yang ada tokoh-tokoh tempatan. Hampir semua di sini. Daripada almarhum Tun Abdul Rahman di sini, Senu Abdul Rahman di sini, Tun Dr. Mahathir di kawasan ini. Ya, dia di Titi Gajah, kampung saya. Dalam parlimen ni? Dalam parlimen ini. Dia pun di sini, Tun Hasmah di sini. Titi Gajah parlimen ni? Ya, di sini. Tan Sri Tajuddin Ramli orang sini. Berbagai tokoh-tokoh di sini. Jadi kesedaran politik itu agak tinggi. Bila banyak kematangan politik mereka. Kematangan. Bila ada kesedaran, dia ada kematangan. Jadi walaupun parti tertentu disokong, tapi saya tengok tidak ada ketaksuban. Semasa saya telah jadi doktor di sini 30 tahun yang lalu, praktis, saya jumpa ramai orang UMNO apa semua, dia orang UMNO, orang PAS baik, ketaksuban itu kurang. Kesedarannya tinggi. Ini yang sebenarnya menarik tu. Itu sangat menarik. Itu sebenarnya yang terbaik. Desmin, maksudnya kematangan dalam memilih calon, bukan taksub pada parti. Ya, kan? Dan almarhum Tengku juga, dia UMNO. Satu ketika dia keluarkan dirinya dari UMNO, dia semangat 46. Betul. Jadi perubahan itu diterima. Dia tak dianggap sebagai itu satu pembelotan apa. Dan Tun Dr. Mahathir, jangan lupa, beliau UMNO, beliau dipecat dari UMNO, beliau dipentas PAS, beliau balik kepada UMNO, beliau keluar dari UMNO. Jadi benda itu akhirnya dianggap sebagai satu yang boleh diterima, perbezaan pandangan politik. Dengan sebab-sebabnya. Dengan sebab-sebabnya. Bukan kerana kuasa lah. Bukan semata-mata kerana politik saja. Politik mesti begini, tidak. Jadi itu mungkin sebabnya. Mungkin kerana itulah Kuala Kedah ni boleh bila-bila masa berubah bendera. Boleh. Saya rasa boleh. Kali ni juga, dan saya rasa yang dilihat oleh orang sini ialah karakter dan calon, dan juga pandangan-pandangan calon, dan cara calon itu melihat permasalahan masyarakat. Itu ditanya orang di sini. Dia tak tanya direct, secara indirect. Bila kita berinteraksi, kita tahu dia nak tahu apa pandangan kita, apa yang kita rancangkan. Itu di setengah tempat dia tengok, parti ini okey, parti ini tak okey. Tapi di sini tidak begitu. Penilaian itu lebih jitu, dan penilaian itu dibuat dengan lebih intensif. Faham. Dr. Orang Kedah. Ya, saya anak asal Titi Gajah. Titi Gajah. Kerana itulah saya dibesarkan dengan cerita-cerita perang musuh bisik. Itu ialah ibu kota Kedah semasa siap. Mesti difilmkan. Okey, Doktor. Tadi bila Doktor sebut pasal kematangan, melihat kepada calon, karakter, Desmin, mereka lebih melihat kepada siapa yang bertanding dan sebagainya, apa mission dan juga visi yang mereka bawa dan sebagainya, kan. Kali ini Doktor bertembung dengan, saya kira, satu nama besar juga ni, yang kita semua kenal, Datuk Dr. Masyidah Ibrahim dari Barisan Nasional, yang pernah menawan Bumi Baling, iaitu di Parlimen Baling. Juga Dr. Fakruddin, juga seorang doktor. Doktor PhD. PhD dari Perikatan Nasional ataupun di Politik PAS. Ulia Usamuddin, Parti Pejuang. Dan menariknya di sini ada pula Said Araniri dari Parti Warisan. Yang semua orang tahu Warisan ni base dia di Sabah, tapi kali ini sanggup untuk cuba tackle pengundi di Kuala Kedah. Dengan nama-nama ni, dengan nama Dr. Masyidah ni yang pernah menumbangkan Allahyarham Taib Azamuddin di Bumi Baling. Bagaimana pendapat doktor kali ini? Saya rasa pertandingan dan persaingan itu terbuka. Terbuka, dan itu ialah keunikan dan keindahan demokrasi di Malaysia. Saya tidak merasa tergugat atau stres, dan malahan saya rasa itu saya mengalukan percambahan pandangan dan perbahasan tentang isu-isu di atas platform demokrasi. Adakah doktor rasa kemunculan mereka, terutamanya Dr. Masyidah ni, akan memberi sedikit kesan kepada mungkin peratusan mengundi ataupun peluang dan sebagainya? Ia cabaran, ianya cabaran, tak dinafikan. Tapi saya tak merasa stres lah, itulah. Tak merasa stres. Bukan tak kebor. Tapi kerana saya melihat demokrasi itu sebagai satu ruang untuk ekspresi atau ekspresi rakyat mengeluarkan pandangan-pandangan, dan calon-calon juga mengeluarkan pandangan yang akhirnya
hendak akan menjadi buah pikiran, idea yang positif untuk masyarakat. Doktor, dua penggal, 2018 dan juga 2013. Maksudnya PRU 13, PRU 14. Ya. Dan kali ini PRU 15. So doktor melihat adakah kali ini persaingan ataupun pertarungannya lebih mencabar? Ya, kali ini unik. Cabaran yang unik. Yeah. Unik kerana inilah kali pertama dalam sejarah Malaysia Parlimen dipisahkan dengan DUN. Ya, ya. Di Kedah lah. Di Kedah dan di Kedah. Dan beberapa negeri lain. Beberapa negeri lain. Yes. Kebanyakan negeri lain. Yes. Melainkan Perlis, Perak, Pahang. Yes. Ianya unik kerana tiba-tiba seluruh kerja pilihan raya di Parlimen Keluar Kedah terletak di pihak Pakatan Harapan, terletak di bahu saya. Betul. Sebelum ini kita kongsikan. Boleh share sikit. Share. Okay. Ada 3 DUN, tiga calon DUN dan saya seorang, 4 orang. Jadi kita share. 4 orang. Tapi kali ini semua di pihak saya. Cabarannya logistik, cabarannya perancangan, cabarannya macam pergi perang lah. Dan anything that can go wrong, ikut general pattern will go wrong, it goes wrong. Jadi banyak cabaran. Kita rasa tim A dan tim B combine. Itu je arahan kita bagi. Rupanya nak kombinasi tu dia betul lentang pukang habis dulu. Bersilat-silat dulu. Jadi tak tahu dah. Jadi saya belajar banyak dari segitulah. Tapi 2013 dan 2018 mungkin ketika itu perpecahan parti tak begitu sebesar 2018 dalam PRU 15 kali ini. Yang mana pada kali ini GTA juga sebenarnya datang daripada mereka yang sebelum ini pernah bersama dengan PH. Betul. Malah PN ataupun Bersatu juga pernah datang pada 2018. Doktor mungkin juga dibantu oleh undi daripada Bersatu. Betul. Yang sekarang ini dah mula berpecah. Dan juga undi daripada Pejuang juga yang dulu bersama dengan PH. So macam mana doktor rasa melihat keadaan kali ini? Tapi politik sifatnya ialah dia fluid, dia berubah-ubah. Berubah-ubah dengan sangat cepat. Dia sangat dinamik. Kerana dia dinamik itu, walaupun ada kekurangan, ada keluar Bersatu keluar dan Pejuang tidak bersama PH, tapi ada juga yang masuk. Walaupun tidak masuk sebagai organisasi, sokongan. Jadi sifat dinamik politik itu, saya rasa akhirnya dia akan kembali kepada faktor calon tadi di kawasan Kuala Kedah. Dan faktor misi calon dan misi gagasan atau satu coalition, political coalition tu. Dan saya nampak itu sedang berlaku. Akhirnya orang tidak begitu memandang dengan taksub ideologi politik semata-mata. Sebagai contoh, sedikit saja. Selepas penandatanganan calon, pertemuan pertama saya dengan masyarakat, saya lakukan di satu tempat yang mana itu merupakan kawasan terkuat Bersatu. Sebelum Bersatu di mana? Di Mergung. Mergung pun masih dalam sebahagian Mergung. Dan dihadiri oleh ramai anggota-anggota Bersatu. Dengan sangat positif. Kerana mereka merasakan bahawa saya membuat satu misi penting, iaitu menyelamatkan negara, khususnya ekonomi. Ramai peniaga kecil yang mereka tu anggota Bersatu, diketahui anggota Bersatu dan tidak pernah menyertai parti lain. Mereka memberikan sokongan yang sangat positif. Jadi saya rasa itu satu yang positif. Kita tak. Jadi kebanyakan bahasa dalam politik, saya pelajar kemudiannya, lama dulu saya belajar, ianya tidak black and white, tapi grey. Dia tidak dimuktamadkan penuh, dimatikan kan. 2018 doktor menang dengan majoriti 13,481. Agak besar juga, tapi kali ini pertambahan sebanyak 33,000 pengundi baru. Betul. Dan bagaimana doktor melihat jumlah angka sebanyak lebih 30,000 ni akan nampaknya cenderung ke arah mana? Setakat ini saya masih positif bahawa sokongan terhadap saya itu agak tinggi. Tinggi untuk menang. Saya masih positif. Dan PRU 14 doktor bertanding 2 penjuru, 3 penjuru? Masa itu 3 penjuru. Bersama dengan masa itu Pakatan Harapan. Saya Pakatan Harapan, kemudian UMNO Barisan Nasional. Dan satu lagi ialah PAS. Tapi kali ini doktor, PAS bersama dengan PN. UMNO maintain dengan tiket yang sama di bawah BN.
manakala GTA muncul tiba-tiba ada di hujung-hujung corner ni. Dan tadi pun doktor pun setuju bahawa mereka dulu ialah datang daripada PH juga. PH betul. Adakah ia tidak memberi kelebihan pada UMNO yang stand alone sekarang ni, sedangkan mereka dulu kekal dulu dan sekarang sebagai tiket international, sedangkan doktor mungkin akan terpaksa bersaing dengan GTA dan juga PAS yang dulu pun ada. Ya, betul. Dan PAS akan dapat bantuan daripada PN pula tu. Ya, betul. Itu atas kertas kita nampak begitu. Tapi dengan dinamiknya sifat politik itu, keadilan sendiri telah berkembang dengan lebih pesat sejak 2018. Kubu-kubu PAS telah kita masuki, dan kita menerima ramai anggota-anggota baru yang dulunya bersama PAS, dan juga anggota baru yang dulunya bersama UMNO. Jadi itu pun ada pertambahan kekuatan bagi kita. Walaupun nampak partinya masih kekal. Dan macam saya kata tadi, sebahagian yang disebut sebagai bersatu itu juga bersetuju menyokong kita. Jadi dari segi pilihan, kalau atas kertas kedudukan parti-parti begini. Tapi di luar ini individu nampaknya lain percaturannya. Dia kata orang macam ni lah, macam lawan bola lah. Atas kertas nampak boleh buah 4-0. Bila main atas padang lain jadi dia kan. Depends on mood, depends on cuaca, depends on macam-macam. Okay. Alright, doktor. Seperkara lagi lah. Doktor, yalah, bila kita bersembang dengan orang-orang di luar sana, nama Dr. Azman Ismail ini ada setengahnya tidak begitu mengenali. Kerana kemunculan doktor di parlimen tidak seperti gahnya Mat Sabu di parlimen. Gahnya orang lain ramai lagi lah kan, yang orator, yang suka bangun, suka tepuk meja dan sebagainya kan. So adakah doktor selepas 2 penggal, kenapa doktor tidak begitu menonjol di parlimen untuk mengangkat diri sebagai wakil rakyat? Menarik soalan itu, kerana ini kali pertama saya ditanyakan. Saya rasa itu memang sifat saya. Jadi sukar saya berubah tiba-tiba. Misalnya ada orang suruh sejerit atas tu isu, tapi saya bukan jenis menjerit. Buat apa kan? Tapi dalam masa yang sama saya misi terbesar yang saya bawa ialah tentang kesihatan, pemakanan, kemudian tentang kemiskinan. Jadi isu itu saya bentangkan dengan data sebagai satu pandangan saintifik berdasarkan sains yang saya ketahui. Dan isu itu biasanya tak ada kurang jeritan. Isu-isu sampingan politik itu saya tak tolak sepenuh, tapi saya kemukakan dengan cara saya. Dan kebetulan suka tak suka, cara saya itu ialah saya bangun bila dibenarkan oleh speaker, dan saya diminta duduk, saya duduk. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Itu yang saya utarakan, isu masyarakat di Parlimen Kuala Kedah. Kalau saya tak dapat bercakap di Parlimen, saya buatkan siang akhbar macam isu tanah jerlus di sawah. Jadi masing-masing punya style lah. Tapi itu saya rasa personality lah. Tapi sebenarnya itu yang terbaik. Orang kata apa, tidak menampakkan lebih menampakkan kematangan lah sebagai seorang parlimen daripada terjerit terpulang juga kan? Itu pun kekuatan juga, menjerit tu. Kekuatan juga. Tapi kadang-kadang dinilai dengan sebaliknya oleh orang ramai. Tak apalah, tak apa. Tapi ada satu benda. Di hujung parlimen yang lepas, saya dapat satu message daripada pemuda UMNO, pimpinan UMNO satu negeri. Beliau mengikuti persidangan parlimen. Beliau memberi mesej menghargai apa yang saya bawakan. Beliau. Dan menghargai serta beliau menyifatkan pandangan yang saya beri itu kan sebagai satu yang memberikan manfaat kepada beliau dan bernas. Jadi itu pada saya tandanya ada orang ikutlah juga perbahasan saya. Doktor, 50 km hujung ke hujung Kuala Kedah ni besar ni. Satu parlimen yang saya kira agak besar juga, dan tadi doktor sebut, saya baru tahu punya Titi Gajah jauh. Airport itu. Sampai ke airport tu. Airport jauh atas lagi. Besar Titi Gajah ni. Titi Gajah besar punya Kuala Kedah ni. Keluasan yang begitu besar, dan doktor seorang ahli parlimen yang sekarang ni perlu menjaga 133,000 pengundi jika menang. InsyaAllah. Apa yang doktor lihat Kuala Kedah masih ketinggalan dan masih lagi doktor tak dapat siapkan, ataupun mungkin ada misi yang belum lagi disempurnakan? Itu sebenarnya panjang. Pertamanya Pekan Kuala Kedah. Terminal feri penumpangnya. Itu
perkara yang antara paling awal saya bawa ke Parlimen. Terminal feri penumpangnya bila air pasang akan banjir. Kereta yang parking banjir, orang yang turun daripada feri nak ke kereta terpaksa meranduk air. Ya, betul. Itu perlu diatasi dan saya telah membawa isu ini lama, berkali-kali. 2018 kebetulan ketika PH menjadi Kerajaan Persekutuan, saya berjaya membawa Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Dan beliau terus bersetuju datang. Dan beliau terus meluluskan projek pembinaan semula terminal feri penumpang Kuala Kedah yang lebih baik, lebih lengkap dengan parking bertingkat, dengan ro-ro dan jalan baru. Itu berjalan. Tender dikeluarkan tapi malangnya masih sampai sekarang belum berjalan. Jadi saya mahu memastikan itu berjalan dan menjadi satu kenyataan. Dia kena cepat sikit kerana permata Kedah Langkawi itu melalui Kuala Kedah. Itu satu. Keduanya projek tebatan banjir, kawasan banjir itu juga tergendala dan itu antara benda yang saya berkali-kali sebut di Parlimen. Dan pada Jun 2018 setelah Kerajaan Perikatan Persekutuan PH ditubuhkan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah datang melawat dan meluluskan 62 juta. Saya berharap itu akan jalan dan terus. Ketiga, masalah air. Kerana air yang memerlukan loji rawatan air yang baru, penggantian pipe-pipe lama yang bocor, itu sedang berjalan. Itu juga diluluskan 2019, 1.2 bilion. Saya mau melihat itu berjalan dan air tidak lagi menjadi masalah di kawasan Kuala Kedah. Dan ada banyak lagi, tapi last yang nak sebut besar, jambatan di kampung asal saya. Kampung asal saya seberang di 3 Gajah masih menggunakan perahu. Saya bercakap guna perahu. Sedangkan jambatan 3 Gajah dekat dengan Motor M tu lah. Ya, dekat Motor M di belakang tu. Belakang tu itu ibu kota Kedah masa perang musuh bisik tu. Ya. Orang di situ menggunakan perahu. Hampir keluarga telah pindah. Banyak keluarga dah pindah. Sebab tak tahan guna perahu. 20-20 guna perahu. Saya bercakap tentang jambatan itu daripada mula masuk Parlimen. Soalan pertama saya. Dan akhirnya dipersetujui dan projeknya mula dijadikan bertajuk dan ada peruntukan. Dan sampai 2018-2019 telah dikeluarkan tender. Ada kontraktornya juga. Cuma ada beberapa sikit-sikit perkara yang menyebabkan ia agak lambat. Itu juga saya ingin lihat sebagai satu kenyataan. Dia sebut-sebut bab lambat lewat tertangguh ni. Tadi baru saya pergi makan dekat belakang ni, kedai Jamil gulai ikan kembung. Temenu. Bukan Jamil, kedai yang dekat tepi sungai yang tengah duk bina jambatan tu kan. Diorang kata jambatan ni sedang dibina, so mengganggu kedai diorang, dan diorang kata dikabarkan akan siap tahun depan bulan 8. Dengan sindirannya, dengan menyindir, diorang kata macam mana nak siap abang, macam mana nak siap awal bang. Dia kata apa, hari ni kerja 1 hari kerja, cuti 5 hari, kerja sehari, cuti 5 hari. So benda-benda macam ni sebenarnya yang rakyat sebenarnya menilai sejauh mana prestasi kerajaan sedia ada ketika itu kan. Okey doktor, saya duk monitor juga perkembangan ketika ini di laman-laman sosial sebagainya. Nampak seumpamanya anak muda ramai yang menggunakan sentimen nak beri peluang pada Anwar Ibrahim. Pendapat doktor? Ya, itu memang saya sendiri tak menjangkakan ia begitu kuat. Saya nak cerita sikit. Kemarin, orang Kedah kata kemarin lah semalam, saya dapat panggilan telefon dari seseorang yang telah lama saya tak bercakap dengan dia. Last saya berjumpa dia 1976. Tapi dia tahu saya dan saya tahu dia. Dia menelpon saya. Saya tahu dia ni bukan politik, dan kalau politiknya bukan politik Pakatan Harapan. Dia telefon saya, dia beritahu doktor mesti menang. Doktor pastikan doktor menang. Kemudian dia kata pastikan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya pun terkejut. Dia pastikan. Dia suruh saya pastikan. Dan logiknya begini. Dia kata dulu dia berniaga Apple. Pendapatannya berniaga jual buah. Dia dapat jual satu hari 1000 biji Apple. Masa itu Apple 30 sen, 40 sen. 3 kupang, 4 kupang lah orang kata. Dari China. Sekarang Apple tu RM1.20. Maka paling banyak dia pernah jual sekarang ini 200 biji sehari. Untungnya RM50. Tolak dengan pekerja semua, tinggal RM20. Jadi dia kata dia tak boleh hidup macam ni. Dia tak boleh hidup, dan dia rasa orang yang dapat menyelesaikan masalah
kelemahan ringgit berbanding mata wang lain ini, dia rasa hanyalah Anwar Ibrahim. Jadi saya pun terkejut. Dia berkata, doktor kena pastikan doktor menang, pastikan Anwar Ibrahim menang. Kerana itu dia pun sedia nak membantu walaupun dia jauh sana. Dia pergi ke keliling dia tu cari siapa pengundi Kuala Kedah, dia ambil detailnya hantar pada saya. Suruh pastikan balik pengundi. Jadi itu sangat menakjubkan saya. Maknanya sentimen itu melampaui politik kepartian. Beliaunya bukan daripada parti bersama Pakatan Harapan. Jadi kesungguhan orang ramai nak melihat perubahan positif berlaku dan mereka telah menyasarkan Datuk Seri Ibrahim sebagai seorang yang boleh membawa perubahan positif tadi. Kalau ikut hati tu nak sembang lama lagi. Sebab seronok sembang orang Kedah ni. Orang Kedah ni bila dia punya mood sembang tu kan, dia boleh pi 2 jam boleh sembang sebenarnya. Tapi kan kita memang segmen kita tak boleh lebih setengah jam. Tadi pun kemudian dah bagi signal lah. Dah sampai timing kan. So saya rasa cukup jelas dan cukup detail perkongsian oleh Dr. Azman hari ini. Banyak yang kita di luar kotak yang saya dengar, dan juga yang saya rasa saya pun baru tahu. Allah, lampak saya ni lemah dalam bab sejarah ni. Baru tahu punya sini Tunku Abdul Rahman sebagainya. Menarik. Dan sebenarnya doktor juga sedang memperjuangkan Perdana Menteri pertama dan Perdana Menteri keempat. Dua-dua daripada kawasan ni. Betul. Okey. Jadi saya kira itu dulu saya bagi ruang pada doktor untuk akhir kalamnya kepada pengundi-pengundi di Kuala Kedah dan juga pengundi-pengundi Malaysia secara amnya untuk mengundi secara bijak, secara matang. Nasihat pada mereka supaya mereka betul-betul menggunakan amanah tanggungjawab sebagai pengundi yang berhemah, yang baik di Malaysia ni, insya-Allah. Silakan. Saya menyeru supaya bila kita mengundi, kita undi dengan memikirkan masa depan anak-anak kita. Pada saya pun kita sendiri hidup tidak lama. Itu 80 tahun, mungkin 90 tahun lah. Begitu salah. Tapi apa yang kita tinggalkan itu hendaklah sesuatu yang memanfaatkan masa depan anak cucu kita. Dan negara yang kita tinggalkan adalah negara yang makmur, yang stabil, yang harmoni. Hubungan antara kaum, hubungan antara berbagai agama. Itulah Malaysia yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya rasa selesa kerana Dr. Azman bercakap dengan keadaan yang berpijak di bumi nyata. Tidak terlalu meninggi, tak terlalu merendah. Itu yang sebenarnya saya rasa antara yang saya rasa cukup matang lah dalam kita punya perbincangan hari ini. Tahniah doktor kerana berjaya hadir juga sebagai seorang yang saya kira amat tenang untuk hari ini. Okey doktor, saya kira itu dulu doktor. Terima kasih kerana beri ruang kepada kumpulan Media Prima NSTP Group untuk bersama doktor pada hari ini, dan kita juga doakan supaya doktor terus sihat, terus cemerlang, insya-Allah. Terima kasih. Dari kami tuan-tuan semua, sekian dulu dari kami. Saya Azul Fendi Sobri dan juga juru video Syarul Rizwan Zulkifli dari Bumi Kedah, dari Kuala Kedah. Jumpa lagi untuk segmen dan juga program seterusnya. Assalamualaikum. Bonus Lazada. Beli gelar pada 11 November.